Mari jemaat kita berdoa. 弟兄姐妹们，我们一起来祷告。 Bersyukur berterima kasih Bapa, kesempatan hari ini kami boleh beribadah kembali. 父神，我们向你感谢，向你感恩，我们有机会今天可以一起来敬拜主， Semua karena anugerah-Mu, 一切都是因为主的恩典， semua karena perkenanan Tuhan bagi kami. 一切都是因为主你乐意对我们这样行。 Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak pasti, 在这个世界的情形不肯定的时候， biarlah kami boleh memperoleh kepastian di dalam Tuhan. 但愿在主里面我们能够得到肯定。 Kalau kami boleh beribadah baik yang di rumah maupun di gereja, 如果我们今天可以敬拜，无论在座或者在家里的， Bapa, satukan kami di dalam roh dan kebenaran. 求主在你的圣灵，在你的真理使我们合一， Pimpin kedua hamba-Mu ya Tuhan, 带领你两位仆人主啊， sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 好让我们能够传达主你的真理。 Dan Engkau sertai seluruh jemaat itu dipersatukan oleh Roh Kudus dalam kebenaran. 你与所有的信徒同在，好让他们合一在你的真理里。 Terima kasih ya Bapa. 父神，感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣基督圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Bersyukur pada Tuhan kita boleh beribadah bersama-sama. 非常感谢神，今天我们可以一起来敬拜主。 Saya juga bersyukur berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh GKI Pontianak dan Greenfield untuk bisa melayani hari ini. 我也感谢坤甸的国语堂，并且绿谷的国语堂可以一起来敬拜主、侍奉主。 Terlebih lagi sudah di tengah-tengah gedung gereja yang baru. 更何况在你们新的教堂里。 Saya dulu datang masih di ruko yang lama. 以前我来坤甸的时候，还在你们旧的教会，在这个摩里。 Saya sekarang datang di tempat gedung yang baru. 现在我到达了你们新的这个教堂。 Kiranya Tuhan memberkati GKI Pontianak 但愿神赐福坤甸的国语堂， akan bertumbuh dengan cepat di dalam pertolongan Tuhan. 可以很快的成长在上帝的帮助之下。 Saudara, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 32. 我们一起来述说神的话语，在诗篇第32篇。 Kita bacakan dalam bahasa Mandarin lebih dahulu ayat 1 sampai 5, kemudian dalam bahasa Indonesia berikutnya. 我们先用中文来阅读，从第1节到第5节。诗篇32篇第1到第5节，先用中文来念。大卫的训诲时，得赦免起过、遮盖其罪的，这人是有福的；凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的，这人是有福的。我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干，黑夜白热，你的手在我身上沉重，我的津液耗尽，如同夏天的干旱。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪。 Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, dan bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们阅读神的话，并且施行的人有福了。 Saudara, kita akan merenungkan satu topik sukacita. 我们会思想一个题目，就是喜乐。 Saudara, makna sukacita bisa disalahpahami oleh kita orang Kristen. 弟兄姐妹们，喜乐这个题目可以被我们基督徒来误会。 Kalau kita salah paham, maka kita bersifat labil.
如果我们已经误会了这个问题，我们就会很快的动摇。 Kalau kita bisa memahaminya dengan benar, maka kita bisa stabil. 但是如果我们能够正确的理解它，我们就能够稳定。 Sebab itu orang Kristen bisa mengalami goncangan iman jikalau salah memahami arti sukacita. 一个基督徒他能够在信心上动摇，如果他误会了这个喜乐。 Tetapi ada sebagian orang Kristen yang tetap bisa bersukacita sekalipun keadaan susah. 但是有些基督徒虽然他在苦难中，他仍然还有能够喜乐， Karena dia memahami arti sukacita dengan benar. 因为他正确的理解喜乐的意义。 Kalau saudara membaca Alkitab dengan baik, 如果我们好好的读圣经， baik tokoh-tokoh Alkitab di perjanjian lama maupun perjanjian baru, 在旧约或者在新约圣经一些圣经的人物， orang-orang yang dipakai oleh Tuhan memiliki pemahaman yang tepat mengenai sukacita. 上帝所使用的这些人，他们有很正确的理解喜乐。 Sehingga ketika mereka dalam keadaan di penjara, kesulitan, mereka tetap bersukacita. 好让他们无论在监牢里或者在苦难里，他们仍然有这个喜乐。 Beda dengan orang-orang Kristen yang katanya punya sukacita. 跟那些基督徒听说他们说他们自己有喜乐的人， Gereja-gereja tertentu menekankan sukacita dengan apa? Berkat-berkat Tuhan. 有一些教会他们强调喜乐，借着什么？借着上帝的祝福而已。 Coba kalau berkatnya dikurangi. 我们试图假如他的祝福减少了， Oh, langsung mengeluh di mana-mana. 他马上就埋怨在哪里，在那里 Coba 埋怨。 kalau mengalami kesulitan-kesulitan, langsung dia komplain sama Tuhan. 如果他面对苦难的时候，他马上向上帝发怨言。 Komplainnya pun tidak tahu diri lagi. 发怨言的时候也不知自己是谁。 Tuhan, saya kan sudah kasih perpuluhan kepada Tuhan. 神啊，我已经奉献1/10给你了， Saya sudah setia melayani Tuhan. 我已经很忠心侍奉你了， Saya sudah berkorban banyak untuk pekerjaan Tuhan. 我已经为你的国牺牲了很多很多。 Kenapa saya harus mengalami kesulitan Tuhan? 为什么我要面对这个苦难主啊？ Sukacitanya hilang. 他的喜乐就消失了。 Jadi seolah-olah Tuhan kasih sukacita kalau kita kasih kepada Tuhan. Begitu. 就好像上帝给我们喜乐，如果我们爱主的时候， Karena pemahamannya adalah timbal balik. 实际上那是有来回的事。 Kalau kita beri pada Tuhan, maka Tuhan akan kasih kepada kita. 如果我们给主，主就会给我们。 Kita memahaminya tidak tepat. 我们没有正确的理解它。 Karena itulah di masa-masa pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini, 在这个疫情当中，大概有2年的时间了。 saya menemui banyak orang Kristen tidak bersukacita. 我发现许许多多基督徒他们根本没有喜乐了。 Saudara, saya juga mengembalakan jemaat di GKI Surabaya. 我也是牧羊这个戏水的教会。 Saya juga coba mengajak jemaat untuk mengerti dan memahami bahwa ini semua adalah kedaulatan Tuhan. 我也试图向会友们解释，这一切都是在上帝的掌权之下。 Bersyukur berkat pertolongan Tuhan istilahnya bahwa Tuhan terus pimpin jemaat di GKI Surabaya. 我们感谢神，因为上帝的祝福，上帝一直的带领戏水的教会。 Walaupun ada juga yang tidak bersukacita, 虽然有些会友他不喜乐， tetapi sebagian besar bisa mengerti dan memahaminya. 但是大部分的人他能够理解，能够明白。 Karena itu saudara, kita akan belajar dari Mazmur ini. 所以我们要学习从这个诗篇32篇， Apa arti sukacita? 喜乐是什么意义？ Bagaimana kita mendapatkan sukacita itu? 我们怎样得着这个喜乐？ Melalui satu landasan yang kuat dari firman Tuhan. 借助上帝的话给我们很强、很稳固的根基。 Saudara-saudara, bagaimana saudara dan saya bisa bersukacita dan mendapatkan sukacita? 你和我怎样能够喜乐，并且得着这个喜乐呢？ Saudara, yang pertama adalah pemulihan relasi dengan Tuhan. 第一件就是我们与上帝的这个关系和好了。 Saudara, pemulihan relasi dengan Tuhan ini penting sekali. 与上帝的关系和好，那是很重要的一件事。 Yaitu bahwa kita memiliki pengampunan, jaminan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita.
就是我们得着了一种的确据上帝的赦免给我们。 Saudara, Tuhan mengampuni kita. 上帝赦免了我们。 Ayat pertama sampai ayat yang kelima itu menunjukkan pengampunan dari Tuhan. 第1节到第5节，那个显示了上帝的赦免， Saudara, bahwa kita diampuni pelanggaran kita. 就是我们的过犯被上帝赦免了， Bahwa dosa kita ditutupi. 我们的罪恶被遮盖了， Bahwa kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. 我们的罪恶上帝没有计算了。 Saudara, ini adalah ayat-ayat yang sangat penting sekali. 这些经节是非常重要的，弟兄姐妹。 Saudara, semua ini dikerjakan oleh Yesus Kristus. 这一切都是耶稣基督已经醒出来的。 Saudara, Yesus Kristus telah menebus, menggantikan kita orang berdosa, menebus kita orang berdosa. 耶稣基督已经救赎了我们，他代替了我们这些罪人。 Lewat pengorbanan Yesus Kristus inilah saudara dan saya boleh memohon pengampunan dari Tuhan. 借着耶稣基督本身，我们可以到上帝的面前求上帝的赦免。 Jadi saudara, awal terbentuknya sukacita adalah pemahaman bahwa kita diampuni oleh Tuhan. 所以弟兄姐妹们起初我们能够明白这个喜乐，是因为我们知道我们被上帝赦免了。 Saudara, kalau membaca Alkitab dengan baik, 如果我们好好的读圣经的话， semua orang-orang yang diampuni oleh Tuhan, 所有上帝赦免的人， dia betul-betul bersukacita akhirnya. 他是真正发出喜乐的， Dia memperoleh kelegaan, 他得到了放心， lalu dia bersukacita. 然后他就喜乐。 Beda dengan orang Farisi, 跟这些法利赛人是不同的， merasa dirinya lebih saleh dari orang lain. 他们觉得自己更虔诚，比起其他人。 Doanya pun menunjukkan kesombongan dirinya. 在祷告里，他也彰显了他自己的骄傲。 Sehingga saudara, dia tidak merasa perlu diampuni. 他们就觉得他们不需要赦免， Saudara, dia merasa bangga. 他们觉得自豪。 Apakah itu sukacita? 那是不是真的喜乐呢？ Tidak, itu kesombongan. 不是，那是骄傲。 Tetapi beda dengan orang pemungut cukai yang dosanya diampuni oleh Tuhan. 但是跟税吏是不同，他的罪已经被上帝赦免， Karena itulah manusia yang dosanya diampuni 所以被上帝赦免的人， tidak berjiwa penipu. 他的灵里没有欺诈。 Saya senang sekali dikatakan dan tidak berjiwa penipu. 在里面说到他的灵不是欺诈的灵。 Saudara, orang Kristen harusnya demikian. 一个基督徒应该是这样的， Dia tidak punya satu kecongkakan dan satu hal yang disembunyikan di dalamnya. 他在他里面没有自高自大，没有任何是他藏的。 Dia akan coba berdiam diri merenungkan kesalahan-kesalahannya. 他会试着静着去思想他的过错， Seperti Daud, 就好像大卫一样。 diberitahukan dosanya. 当那人告诉他的罪恶的时候， Itulah kamu yang berbuat itu. 这就是你这样做的。 Langsung Daud bercucuran air mata. 马上大卫就流泪了。 Langsung Daud betul-betul merenungkan sampai membuat mazmur khusus untuk pengakuan dosa perzinahannya. 大卫马上认罪，然后他写了这篇诗篇来认罪， Menunjukkan bahwa dia betul-betul sampai kedalaman hatinya dia telah merancangkan dosanya itu. 他表现出流露出他真的在内心深处，他懊悔他所做的一切计划。 Orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang betul-betul tidak berjiwa penipu. 一个正确的基督徒，真的他的灵里面没有欺诈， Dia mau untuk diselidiki semuanya di hadapan Tuhan. 他愿意上帝在他里面一切都审查明白。 Sehingga Daud walaupun dia seorang raja, dia tidak malu mengakui dosanya. 所以大卫虽然他是一位君王，他不丢脸认罪。 Orang-orang di sekitarnya ketakutan. 他的周围的人都非常惧怕，已经战惊了。 Bagaimana nih raja? 君王怎么样？现在 Sudah lama terus-menerus menyesali, menangis. 已经很久了，哭泣，然后懊悔， Tidak mau makan, tidak mau minum. 不要吃也不要喝， Mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
他们根本无奈何。 Apalagi ketika mendapati anak hasil perjinanya itu meninggal. 更何况当他们发现大卫奸淫出来的孩子死了， Bagaimana memberitahukan hal ini? 怎么样告诉君王这件事？ Akhirnya ketika diberitahukan, Daud menerima sepenuhnya akan semua pernyataan Tuhan itu. 当告诉大卫的时候，大卫完全的接受上帝的启示。 Saudara, orang Kristen yang punya relasi yang dipulihkan dengan Tuhan, 弟兄姐妹们，基督徒他的关系与上帝和好的人， dosanya diampuni, 他的罪恶被赦免， penyesalannya sungguh-sungguh. 然后他的懊悔是真诚的， Orang ini punya relasi yang sudah beres di hadapan Tuhan. 在神的面前，他与上帝的关系已经和好了。 Ada pelatih football Amerika. 有一个美国的这个球的教员， Saudara, football di Amerika itu bukan sepak bola, 这个足球在美国不是踢足球这样足球， tetapi football di Amerika itu rugby ya, pakai kekuatan fisik ya. 它的名字就叫做橄榄球，它是靠着身体的健壮， Namanya Lou Holtz ya. 它的名字叫做 Lou Holtz。 Saudara, pada waktu dia melatih football 但这个 satu tim ya, 教练训练一个团体，这个橄榄球的团体。 dalam musim kedua pelatihannya ini dia kalah memalukan dengan lawannya. 第二季的时候，他的这个队团输了，然后很丢脸。 Holtz memasuki ruangan ganti dengan terguncang dan depresi. 然后这个教练他进入这个换衣的更室，然后他觉得很动摇，然后很压抑。 Saudara, satu pertandingan kalau satu tim kalah dan kalahnya itu mencolok sekali, maka pelatihnya itu malu luar biasa. 如果在比赛当中一个球团，然后他输得很悲惨的时候，他的教练肯定觉得很羞耻。 Saudara, dia masuk ke ruang ganti, ruang timnya biasa beristirahat dan melakukan briefing. 他进了他们团队的更衣室，然后通常在那个地方，他常常教会他的团员。 Dia gontai sekali, dia malu sekali. 他非常的疲惫，然后觉得很丢脸。 Tetapi saudara, ketika masuk ruang ganti, 但是进入了这个更衣室， tekanan darahnya naiknya luar biasa. 然后他的血压上升得很高， Dia marahnya luar biasa. 然后他非常的生气。 Kenapa? 为什么？ Pemain-pemainnya tidak nampak menyesali kekalahan. 因为他的队员好像没有后悔，他们已经输了。 Santai saja. 他们觉得很轻松。 Mungkin pikirannya, kan saya sudah digaji. 可能他们的思想就是我已经这个得了工资， Mungkin pikirannya kalah menang kan biasa dalam satu tim. 或者他们觉得这个输赢都是很普通的一件事。 Sudah, semuanya santai. 所有的人都觉得很轻松， Betul-betul dia marah sekali. 然后这个教员非常的生气。 Tetapi ada satu orang yang terkecuali. 但是有一个人是例外的， Itu pemain cadangan. 就是他们团里的一个备员， Namanya Chris Shorik. 他的名字叫做 Chris Roy。 Saudara, Chris Shorik itu menangis terseduh-seduh di depan loker tempat ganti pakaian. 他这个人在更衣室的面前，在这个橱柜的面前，他哭得很悲伤。 Dia bukan pemain inti, 他不是正确的这个队员， dia cuma pemain cadangan. 他只是一个备员代替员。 Mungkin kalau ada pemain intinya yang kecelakaan ya terjatuh terluka baru dia yang menggantikan. 可能有其他的队员受伤了或者跌倒了，他才替换。 Tapi Chris Shorik ini sudah memukul-mukul lokernya, dia menangis kenapa kalah. 但是这个被球员他吹着自己，为什么我们的队员会输呢？ Melihat tangisan dari pemain cadangan ini, 然后这个教练看见这个备员哭了， Holtz bertekad pelatih ini, dia akan pakai pemain cadangan ini. 然后这个教练就决定要用这个备员， Karena menunjukkan bahwa dia sangat mencintai football.
因为表现出他非常的热爱这个橄榄球。 Dan di musim berikutnya pemain ini menjadi pemain starter. 然后下个季这个贝原成为了开始的一个球员。 Dan lewat dia akhirnya menjadi salah satu bintang di dalam football Amerika ini. 然后借着这个人他们的团队成为明星队在美国。 Dan timnya menatap masa depan dengan kemenangan-kemenangan. 然后他们的球员能够用这个得胜的眼光去看将来。 Chris Zorik mendapatkan tempat sebagai tim utama karena air matanya. 这位 Chris Roy 他得到了第一位，因为他的眼泪。 Guru besar Alkitab bernama Dihan 有一个圣经的大教师叫做迪哈， mengatakan bahwa air mata adalah hasil penyulingan jiwa. 他说我们的眼泪就是我们灵里面的这种已经历过的水， Itu adalah kerinduan terdalam dari hati manusia. 那就是人类内心深处最渴慕的。 Charles Spurgeon mengatakan air mata adalah berlian dari sorga. 史布金说，我们的眼泪就是天堂来的钻石。 Perdana Menteri Israel mantan namanya Golda Meir 以前的以色列的这个总理这样说。 mengatakan mereka yang tidak tahu bagaimana meratap dengan sepenuh hati lewat air mata, dia tidak tahu bagaimana tertawa. 他们如果不知道怎样用眼泪来悲痛，他根本笑不出来。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 弟兄姐妹们， catatan Alkitab banyak sekali orang-orang yang penuh air mata dan akhirnya dipakai oleh Tuhan. 圣经有很多记载一些人，他们是用眼泪的，然后最后上帝使用他们。 Pemungut cukai penuh air mata memukul-mukul dirinya dan dia pulang dengan diampuni dan sukacita. 税吏他悲痛的捶着胸，然后哭泣，然后他回家的时候，上帝已经赦免他了。 Paulus yang dulu adalah orang Farisi, 保罗以前是法利赛人， dia begitu bangga dengan kefarisiannya 对他的法利赛的地位，他非常的自豪。 ketika bertemu dengan Kristus Yesus Tuhan. 当他遇见了基督耶稣，他是主， Dia akhirnya menyadari dia orang yang paling berdosa. 他意识到他是一个罪魁， Dan dialah salah satu yang menulis surat sukacita dari surat Filipi. 这就是他写了这个喜乐的信，这是腓立比书信。 Sekalipun di penjara. 虽然他是在监牢里， Mengapa? 为什么？ Sekalipun di penjara dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. 因为虽然在监牢里，他仍然有喜乐在神里面， Karena relasinya dengan Tuhan sudah pulih. 因为他的关系与上帝已经和好了， Jiwanya tidak menipu. 他的灵没有半点诡诈， Dia betul-betul hidup terbuka di hadapan semua orang. 他真的活着是敞开在每个人面前， Bukan masa bodoh, saudara. 不是不顾一切， Tetapi dia betul-betul terbuka. Dia boleh menjadi surat terbuka dari Yesus Kristus Tuhan. 但是他真正是敞开的，他可以成为敞开的书信在基督的里。 Saudara, jemaat di tempat ini 弟兄姐妹们，这里的会友 bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. 能够成为祝福的管道，对所有人 Memiliki sukacita yang benar di hadapan Tuhan. 拥有正确的喜乐在神的面前。 Oleh karena setiap kita masing-masing sudah betul-betul relasinya sudah betul di hadapan Tuhan. 只因我们每个人在神的面前与主的关系真是正确的， Melayani bersama menjadi jamaat bersama-sama. 一起的侍奉，一起成为这里的会友 Semua di dalam kejujuran. 所有人都在诚实里面。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们， Inilah makna yang pertama. 这就是第一个意义。 Sukacita bukan sesuatu saudara yang Tuhan berikan dalam arti kesenangan-kesenangan. 喜乐不是它的意义，不是因为上帝给我们一切的这个欢乐，
Sukacita berasal dari pemulihan hubungan yang benar di hadapan Tuhan. 喜乐的源头是因为我们与上帝的关系已经和好了，有正确了在神里。 Karena itulah relasi dengan Tuhan yang sudah dipulihkan akan lanjut kepada konsistensi relasi. 因为我们与上帝的这个关系已经和好，我们可以继续有正确的关系。 Saudara, supaya sukacita itu bisa terus mengalir, 好让那喜乐能够一直的流出来， maka relasi dengan Tuhan itu terus dipelihara. 我们一直的保护好我们与上帝的关系。 Orang yang demikian menyadari pentingnya berdoa, 这样的人，他意识到祷告的重要性， supaya relasi itu terus berlanjut dengan Tuhan. 好让那个关系一直能够维持与上帝。 Saya percaya semua orang Kristen pasti berdoa. 我相信所有的基督徒都有祷告， Tetapi saudara jangan sebut doa itu hanya dengan gampang. 但是我们不要称呼祷告用很容易的态度。 Saya mau makan berdoa kok, Muse. 每一次我要吃饭的时候，我祷告牧师。 Sebelum tidur saya juga doa kok, Muse. 睡觉前我也有祷告牧师。 Bangun tidur saya juga doa. 这个醒来的时候我也有祷告。 Tapi doanya cuma berapa detik. 但是祷告只是几秒钟而已。 Saudara, itu bukan bentuk doa dalam pengertian yang betul-betul ikatan relasi dengan Tuhan. 那种的祷告不是真正的形塑流露出我们真正的关系与上帝。 Walaupun saya tidak memungkiri bahwa doa pun sebetulnya doa makan pun sebetulnya harusnya doa. 虽然我不否认我们饭前祷告那是真的是祷告， Bahwa kita sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan memberkati makanan kita. 表示出我们真的向神感恩，上帝祝福了我们的食物。 Nah, kalau saudara memahaminya demikian itu betul. 如果我们这样的理解，那是正确的。 Tapi kalau cuma basa-basi, 但是假如在口而言而已， cuma kelihatan sama orang lain, kelihatan sama contoh Muse, kelihatan saya orang Kristen, Tuhan terima kasih. Tapi tidak ada hati berdoa, bersyukur, itu percuma. 如果只是要祷告给人看而已，好让牧师传道知道我是虔诚的基督徒，那不是真的向神感恩。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， berdoa dengan konsisten untuk pemeliharaan Tuhan 一直的祷告，因为上帝的看顾， terhadap bahaya apapun selama kita di dunia. 无论对任何事，当我们还处在这个世上， Saya tidak tahu selama pandemi ini mengajar saudara dan saya berdoa atau tidak. 我不晓得这一次的疫情是否教导我们祷告或者没有， Semoga mengajar kita pentingnya doa. 但愿能够教导我们祷告的重要性。 Selama pandemi akhirnya saya satu demi satu telepon jemaat dan mendoakan mereka satu demi satu. 在疫情之间，我给我的会友一个一个的打电话，然后为他们一个一个的祷告， Dan mengajak jemaat untuk setia berdoa. 然后邀请会友们能够衷心的祷告， Mendoakan saudara seiman yang lain. 为别的弟兄姐妹祷告， Dan juga mendoakan gereja. 也为教会祷告。 Sekali lagi saudara, tanpa doa dari orang Kristen, gereja tidak akan bisa bertahan. 如果基督徒没有祷告，我们的教会就不能坚持。 Apalagi di tengah-tengah pandemi. 更何况在这个疫情期间， Bahaya selalu mengancam di hadapan kita. 这个危险常常威胁我们，在我们的面前。 Kita sadar di dunia ini bukan rumah kita. 我们意识到世上本来不是我们的家， Kita sadar dunia ini bukan tempat yang aman bagi kita. 我们意识到世界本来不是安全的地方给我们 Sehingga，kita butuh pemeliharaan Tuhan. 好让我们真的需要上帝的照顾。 Saudara, mau tidak mau saudara dan saya harus lakukan itu. 要不要我们肯定要这样做 Tak henti-hentinya saya juga mengajar anak saya. 最重要的，我也教导我的孩子们 Anak-anak kami untuk tidak lupa berdoa. 我们的孩子都不忘记祷告 Anak muda kadang-kala berpikir saya sehat. 年轻人不要想我是健康的， Memang betul badan anak muda pasti lebih sehat dibandingkan orang tua. 本来实际上年轻人比老年人他们更健康， Tapi ingat saudara, anak muda pun bisa jatuh sakit. 但是不要忘了年轻人也能够生病的。 Dan maaf, anak muda pun bisa meninggal dunia. 也很抱歉，年轻人也能够去世 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Karena itu saya kasih tahu anak-anak kami.
所以我告诉了我们的孩子， Tiap hari harus berdoa, 每一天肯定要祷告， memohon pemeliharaan Tuhan. 求上帝的看顾保护。 Berdoa dengan tekun untuk mendapatkan pengajaran Tuhan. 那些的祷告能够得到上帝的教诲， Karena Tuhan ingin mengajar setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan. 因为上帝要教导每一个上帝的儿女们， Diajar supaya saudara dan saya punya konsep, punya pemahaman yang tepat. 被教导好让我们有正确的概念，有正确的理解。 Sampai di sini dikatakan jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. 就好像在这里写的，不要像那个罗马要用脚环来被头的勒住。 Saudara, pikiran kita itu bisa liar. 我们的思想能够走野， Saudara, gampang sekali ya pikiran kita itu switch, ganti-ganti. 我们的思想很容易就转动了。 Saudara, saya sadar sekali. 我非常的意识到，弟兄姐妹， Pikiran hamba Tuhan juga sama. 神的仆人的思想也是一样的。 Kita ini semua manusia, 我们都是人， manusia berdosa. 就是有罪的人。 Pikiran itu gampang sekali dalam hitungan bukan 1 detik, kadanglah sepersekian detik langsung bisa berubah-ubah. 我们的思想不是在1秒当中，但是在1秒几分当中，我们都能够转动。 Kan itu kita butuh pengajaran dari Tuhan. 所以我们很需要上帝的教导， Supaya kita selalu tekun berdoa. 好让我们一直的能够有耐心的祷 Dan 告， kita ingat selalu ajaran Tuhan yang lebih utama. 然后我们能够记得上帝的教诲是最重要的。 Saya sangat heran dengan banyak kekristenan sekarang ini. 我很奇怪，今天很多的基督教， Sekarang di zaman informasi yang sudah boleh dikatakan tidak bisa kita tutupi lagi. 就可以说现代的这个讯息非常的快，我们不能够遮掩了。 Di handphone saudara semua kita bisa dapat informasi yang macam-macam. 在我们的手机上，我们能够得到很多种的信息， Termasuk tanda petik dalam kekristenan. 包括在这个各个号中的这个基督教， YouTube kita ada banyak video mengenai Kristen. 在 YouTube 也很多这个视频关于基督教的， Kristen yang benar sama yang salah pun banyak. 正确的基督教跟错误的基督教也许多。 Bahkan saudara yang lebih mengerikan, yang salah lebih banyak ditonton dibandingkan yang benar. 甚至更恐怖的是，就是错误的更多人看，比起那正确的， Saya betul-betul ngeri sekarang. 我觉得非常恐怖。 Lihat saja perbandingan-perbandingan. 我们可以看它的对比 Saya tidak mau sebutin si A si B-nya. 比方说你跟着某某人， Saya tidak mau sebut gereja apa. 我不会说出哪一个教会或者哪一个教会。 Orang-orang yang mengajarkan kesalahan-kesalahan lebih banyak ditonton dibandingkan yang mengajarkan kebenaran. 那些教导错误的人，更多人看，比起那个教导正确的。 Itu sesuai dengan nubuatan Alkitab. 那个上帝的启示在圣经里面是非常正确的。 Akan datang waktunya orang-orang lebih suka mendengarkan dongeng dibandingkan kebenaran. 圣经已经记载了，时间会到，很多人很喜欢听这个故事，比起真理， Gawat, saudara. 那非常的严重，弟兄姐妹。 Tapi bukan hanya sekedar gereja, saudara. 但是不单单在教会， Ternyata informasi kesehatan juga membingungkan sekarang ini. 现在 Betul kan? 健康的信息也让人觉得很疑惑，对不对？ Saudara, mengenai vaksin aja kita semua pada bingung. 对于这个疫苗，我们都觉得很疑惑。 Ya, yang benar yang mana gitu ya. 正确的信息是哪一个？ Apalagi kita kaum awam. 更何况我们都是平凡人， Bahkan dokter pun bisa beda. 甚至医生他们的意见也会不同。 Kebutuhan vitamin D yang tepat itu berapa ribu 我们需要这个 mikrogram ya. 维生素 D 应该是多少的？ Ada dokter yang mengatakan butuh 10.000 lebih ya kan begitu. 有的医生说要超过1万EU 的， Ada yang ngomong enggak butuh segitu banyak. 有的医生说根本我们不需要那么多。 Ayo yang mana saudara percaya? 弟兄姐妹们，信哪一个？
Yang jelas yang kalau saudara mau ikutin saya, 更明显的，你要跟随我， kita butuh pemeliharaan Tuhan. 我们需要上帝的看顾保护， Ya, kita butuh pemeliharaan Tuhan. 我们很需要上帝的看顾保护， Dan kita butuh pengajaran dari Tuhan untuk mengetahui tubuh kita. 我们更需要上帝的教导来明白我们自己的身体。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， pengajaran firman Tuhan itu penting. 上帝的话语的教导很重要。 Berdoa dengan sukacita karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. 用喜乐的心来祷告，因为上帝的心是不曾改变过。 Kita percaya bahwa setia Tuhan tidak pernah berubah. 我们相信上帝的心是不曾改变过。 Walaupun mengalami kesulitan, 虽然我们面对困难， mengalami penderitaan, 我们经历这个苦难， mengalami kegagalan, 然后我们面对失败， bahkan kalaupun sudah kemelaratan, 甚至我们很卑贱、很穷苦。 saya betul-betul salut kepada Yusuf di Perjanjian Lama, 我非常的敬佩约瑟在这个旧约里， anak-anak dari Yakub. 就是雅各的儿子， Dia mengalami banyak kesulitan, 他经历了许多的困难， dia mengalami penderitaan. 他经历了许多的困苦。 Bahkan dikatakan dia waktu dibuang ke sumur, dia memohon-mohon, tanda petik mohon-mohon belas kasihan kepada kakak-kakaknya. 甚至圣经记载，在他在井里的时候，他恳求的悲哀的求他的哥哥们， Itu bukan 1-2 hari, 那不是一两天的事， dia alami bertahun-tahun. 他受了许多苦很多年， Tapi akhirnya dia mendapatkan sukacita dari Tuhan. 但是到最后他得到从神而来的喜乐。 Saya tidak tahu itu bagaimana Ayub. 我也不晓得约伯怎么样， Ayub hidup dalam kelimpahan yang luar biasa. 约伯活在这个非常丰富的时代， Memang Tuhan berkati, 本来上帝已经祝福了， tapi dia juga orang yang benar. 但是他也是一个艺人， Tapi dia mengalami bangkrut total. 他完全的倒闭了， Bukan 1-2 hari. 不是一两天的事。 Memang kita tidak tahu berapa lama Ayub mengalami kebangkrutan total. 我们本来不知道约伯有多久受这个倒闭， Ditambah dengan teman akrabnya yang akhirnya menghakimi dia. 加上他的好朋友这个论断他， Memang akhirnya terjadi perdebatan di situ. 本来发生了这个辩驳在那里， Tetapi Ayub benar perkataannya di hadapan Tuhan. 但是约伯的话在上帝的面前是正确的。 Walaupun Ayub juga memang mengeluh, 虽然约伯也已经这个叹息了， tapi dia tidak mau tanda petik menyalahkan Tuhan. 但是在负号中他根本没有埋怨上帝， Dia memang tidak tahu dengan penderitaannya itu. 他根本不知道他的受苦， Tapi akhirnya Tuhan menolong dia. 但是到最后上帝帮助他。 Saudara, Tuhan Yesus adalah yang tertinggi dalam memahami makna sukacita. 弟兄姐妹们，主耶稣是最高级的明白关于这个喜乐， Menghadapi salib, 面对十字架， menghadapi murka Allah yang dahsyat, 面对上帝的愤怒非常恐怖， penuh kerelaan menanggung itu semua. 需要他心灵愿意去背负这一切， Sehingga dia bisa memberikan sukacita kepada setiap kita, orang-orang percaya. 好让他能够给我们所有信主的人喜乐。 Karena itulah sukacita orang benar dan orang jujur terjadi hanya di dalam Tuhan. 所以义人跟正直人在神的面前就发生了这种的喜乐。 Saudara, doa salah satu alat yang Tuhan pakai untuk memelihara sukacita di dalam diri kita. 祷告是上帝使用的一种器皿，能够保护我们的喜乐。 Saudara, saya percaya semua hamba Tuhan akan berlutut di hadapan Tuhan dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. 我相信所有神的仆人会跪在上帝的面前，因为上帝托付他们的侍奉， Dan itu yang memang seharusnya terjadi. 这就是应该所发生的事。 Begitu pula dengan pengurus gereja, guru sekolah minggu, dan semua anak-anak Tuhan yang melayani. 同样的，所有的理事会主任、老师跟所有侍奉神的人， Martin Luther mengatakan perkataan yang penting sekali. 马丁路德这样说一句很重要的事： Jika saya melalaikan permohonan doa barang sehari saja,
如果我忽略了祷告祈求，无论是一天而已， maka aku akan kehilangan banyak api iman yang menghangatkan orang-orang lain. 我就会失去信心的火，能够温暖人心的。 Istilahnya, kalau dia tidak berdoa dalam 1 hari saja, 意思的说，如果他一天没有祷告， dia kehilangan semangat untuk mengobarkan sukacita dalam diri orang-orang percaya. 他就会失去一股精神来燃烧别人的喜乐。 Kalau saudara tahu, pada zaman Martin Luther, itu pun pandemi banyak dialami. 如果弟兄姐妹晓得，在马丁路德的时代，那时候也有疫情。 Malahan di Eropa di zaman Martin Luther dan John Calvin itu pandemi seperti ini tiap tahun terjadi. 甚至这种的疫情，在这个卡尔文时代、马丁路德时代，每一年都发生。 Malahan yang mati juga banyak. 甚至死亡的人也很多。 Karena waktu itu kedokteran belum maju seperti sekarang. 因为那时候医药根本没有像现在那样先进， Makanan belum selimpah sekarang. 然后食物也没有像这样丰富。 Karena itulah saudara, banyak anak-anak Tuhan di zaman Martin Luther, John Calvin itu mati muda, saudara. 所以很多年轻人在这个马丁路德跟加尔文的时代，很多死去 Maka 的。 Martin Luther pun tidak berani menghakimi sembarangan. 这个马丁路德也不敢这样的论断人。 Orang Kristen yang terkena pandemi berarti tanda petik terkutuk gitu. 被这个感染疫情的人的基督徒在符号中好像他被咒诅。 Kalau orang Kristen yang tidak kena berarti ini orang saleh. Tidak begitu. 假如没有被这个疫情感染，等于他是虔诚人，不是这样的。 Martin Luther mengerti bagaimana hidup sebagai orang Kristen. 马丁路德很明白，成为基督徒的生活是怎样的。 Menghadapi pandemi yang tiap tahun melanda. 面对这个疫情，每一年都发生的。 Saudara, Martin Luther tahu bagaimana sebagai orang Kristen hidup dalam relasi yang dekat dengan Tuhan. 马丁路德根本他晓得这个亲密的关系与上帝是怎样的， Sehingga dia bisa menghibur banyak orang Kristen yang kehilangan keluarganya, yang kehilangan harta bendanya, yang menderita kesulitan-kesulitan. 所以他就能够明白怎样来劝解安慰那些失去亲人的人、失去钱财的人，然后面对很多苦难的信徒。 Di kota kecil di Jerman, Wittenberg, bagaimana Martin Luther menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. 在一个小城里，在这个德国，他怎样来牧养这个教会？ Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Doa adalah relasi yang terus harus konsisten supaya kita terus mendapatkan sukacita dari Tuhan. 祷告要一直的维持，一直的重复，好让我们能够从上帝得来力量。 Nah, kadangkala kita bisa berbuat salah, kita berbuat dosa. 有时候我们会犯错，我们会犯罪。 Kembali lagi dipulihkan supaya kita mengakui dosa kita, kesalahan kita. 我们能够回到神的面前，在得到上帝的赦免。当我们认罪的时候， Nah, itu kalau saudara mengikuti ibadah di GKY, 如果你跟随这个国语堂的敬拜， selalu ada doa pengakuan dosa. 每一个礼拜都有这个祷告认罪祷告， Ada ayat pengampunan dosa atau janji pengampunan dosa. 然后有这个经文教导我们认罪，然后上帝的赦免的经文 Kenapa?。为什么？ Karena kita sadar bahwa kita tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. 因为我们意识到我们不能够脱离错误罪恶。 Memang pengajaran ini bisa diselewengkan oleh orang Kristen yang tanda petik tidak tahu. 本来这种的教导被一些基督徒他不是完全的明白的人，他可以滥用。 Dan jangan sampai dipakai oleh orang Kristen yang agak kurang ajar. 然后不要被一些基督徒他放肆的使用利用了。 Nggak apa-apa lah Senin sampai Sabtu berdosa saja. 我星期一到星期六没关系，我可以犯罪。 Nanti hari Minggunya berdoa minta pengampunan. 然后在礼拜天我可以祷告向神祈求赦免， Itu nggak boleh harusnya. 那不可以的。 Saudara, kalau kita ada pengakuan dosa, janji pengampunan dosa, itu pemahamannya adalah firman Tuhan. 如果我们能够得到这个赦罪的应许，那是因为神的话， Bukan karena pikiran kita yang liar. 不是因为我们野的一种思想。
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， inilah dasar sukacita yang benar. 这就是正确的喜乐的根基。 Relasi pengampunan dengan Tuhan. 我们的关系得到上帝的赦免， Relasi doa yang terus-menerus dengan Tuhan. 我们祷告的关系一直维持， Maka sukacita itu Tuhan terus akan mengalir di dalam kehidupan kita. 所以我们的喜乐借着上帝给我们一直的流出来，在我们的生命里， Mari kita belajar. 我们一起来学习 Terlebih lagi saudara, kita akan memasuki perjamuan Tuhan. 更何况我们要进入这圣餐， Tuhan kiranya yang mengampuni kita 也求上帝的赦免我们， dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. 使我们更亲近主。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu 父神，我们感谢你，因为你的真理 yang mengajar kami mengenai makna sukacita. 教导我们关于喜乐的意义。 Beralaskan pada pengampunan dari Tuhan. 根据主你的赦免， Relasi kami dipulihkan dengan Tuhan. 我们的关系与上帝和好了， Membuat kami menjadi orang Kristen yang jujur, tidak berjiwa penipu. 使我们成为正直的基督徒，没有欺诈的灵魂。 Ada lingangan air mata ketika kami tahu kami orang berdosa 有泪水流出，当我们晓得我们是罪人， dan memohon ampun dari Tuhan. 并且祈求上帝的赦免。 Dari situ ya Tuhan, kami ingin terus menjalin relasi dengan Tuhan. 从那里，我们一直要维持我们的关系与神。 Doa-doa dalam hidup kami tidak pernah kami abaikan. 在我们生命一切的祷告，我们不曾忽略过， Karena disitulah sukacita akan terus mengalir dalam hidup kami. 因为从那里，我们的喜乐一直的流露。 Berdoa untuk pemeliharaan Tuhan. 我们祈求上帝的看顾保护， Berdoa untuk pengajaran Tuhan bagi kami. 我们祈求主的教导对我们， Supaya kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan. 好让我们能够活出义在神的面前。 Bapa, Engkau berkati firman-Mu ini. 父神，求你赐福你的话语， Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. 我们感谢向主感恩， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。